Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Kelantan. Antara tumpuannya, hebahan Info on Wheels IOW oleh Jabatan Penerangan JAPEN diperluaskan. Terus saja bersama Muhammad Amirul Hafiz Rosli. Amirul? Baik, terima kasih. Dalam usaha menhebahkan maklumat kepada orang awam, JAPEN Kelantan terus aktif menyalurkannya melalui unit bergerak Info on Wheels IOW. Terkini adalah inisiatif Belanjawan 2024. Bagi tujuan itu, antara lokasi pilihan ialah Pasar Siti Harijah Kota Baru, tempat tumpuan orang ramai serta pelancong. Menurut Pegawai Penerangan Daerah Kota Baru, Zamsuri Saleh, setakat ini pihaknya sudah mengadakan 110 hebahan melibatkan 550 lokasi di Kelantan. Media sekarang ini adalah lebih kepada media digital, tetapi dalam bentuk media yang tradisional atau konvensional ini masih lagi digunakan sebab ada di kalangan masyarakat kita yang berada di kawasan pendalaman yang tidak dapat siaran radio ataupun apa-apa saja kemudahan-kemudahan lain. Jadi Jabatan Penerangan melalui unit jabatan ini berjaya untuk masuk dan membuat hebahan, dan hebahan ini kita laksanakan di semua daerah yang merangkumi kawasan-kawasan yang jauh dari kawasan pedalaman dan sebagainya. Jelas beliau, maklum balas orang ramai terhadap hebahan secara komunikasi bersemuka amat baik sekaligus menangkis maklumat tidak tepat. Sementara itu, peniaga dan orang ramai mengakui kaedah penyampaian maklumat menerusi program Info on Wheels lebih jelas dan berkesan. Semuanya terlibat dalam industri perniagaan di Pasir Harijah dan khususnya mendapat impak, dan kerana semua golongan tidak kira daripada sektor kerajaan, sektor peniaga kecil, semua mendapat bahagian daripada B40 sampai maknanya apa yang hasil daripada perancangan bajet itu memberi impak yang positif kepada rakyat keseluruhannya. Program macam ni baguslah, bagi saya baguslah gitu, pada apa semua untuk tengok macam semua kita orang berniaga gitu semua ke. Bolehlah itu kita jugalah. Moleklah kalau buat peluang macam ni. Boleh orang lain tahulah. Jadi harapan apa supaya lebih banyak lagi tempat dia pergi untuk bagi penerangan? Mungkinlah boleh buat macam itulah. Baguslah, sekurangnya orang semua tahulah apa yang kat sini dapat, peniaga dapat kan. Apa kelebihan diorang dapat. Selama ni diorang tak tahu ke? Macam puan sendiri, puan ada tengok tak pembentangan bajet bagus ni? Ada, tapi nak tengok menyeluruh tu tak sempat lah sebab masa kan. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh JAPEN ni kira bagus lah. Jadi peniaga kat sini tahulah apa diorang benefit diorang dapat. Jadi tak adalah macam diorang dengar tak dapat apa-apa ke apa diorang dapat benefit lah. IOW merupakan inisiatif Jabatan Penerangan dalam mempelbagaikan kaedah penyampaian maklumat dan dasar-dasar kerajaan melalui hebahan unit bergerak sebagai medium perantara. Universiti Malaysia Kelantan UMK melebarkan sayapnya ke Asia Barat bagi menjalinkan kerjasama akademik dan penyelidikan. Untuk itu, satu majlis menandatangani surat niat LOI dengan sebuah universiti terkemuka di UAE sekalian University College SUC City University of Sharjah di Dubai diadakan. Majlis menandatangani LOI disempurnakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMK Prof Datuk Dr. Nid Maheran Nid Mohamad dan Naib Chancellor SUC Prof Muhammad In Airat di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut Prof Datuk Dr. Nid Maheran, dalam tempoh terdekat, UMK dan SUC akan meneruskan agenda kerjasama untuk perkongsian kepakaran masing-masing dalam beberapa bidang akademik dan bidang penyelidikan. Beliau berharap dengan lawatan kerja ini, UMK dapat meneroka lebih banyak peluang kerjasama dengan beberapa institut pengajian tinggi dan industri yang berpotensi untuk masa depan. 3 elemen utama dibincangkan iaitu akademik, penyelidikan dan program mobiliti pelajar dan staf. Jelas Prof Datuk Dr. Nid Maheran, kerjasama ini juga adalah bagi menyahut aspirasi Kementerian Pendidikan Tinggi dalam menyediakan graduan universiti dengan gaji premium.
SUC merupakan antara universiti tertua di Dubai yang turut menjalinkan kolaborasi dengan 7 buah universiti di Malaysia. Tidak mahu sumber pendapatannya tertangguh menjelang musim tengkujuh, seorang pembuat seni anyaman barangan tradisional tidak menang tangan menyiapkan tempahan. Menurut Hazrina Awang Mamat, 55 tahun, proses menyiapkan satu tudung saji daripada buluh mengambil masa kira-kira 1 hari bergantung kepada saiz. Untuk itu, katanya, dia mula menolak tempahan pada bulan November dan Disember kerana kesukaran mendapatkan bahan. Bagi mengelak tempahan pelanggan tergendala, dia memilih untuk merebus dan mengeringkan bilah buluh terlebih dahulu sebelum disimpan untuk kegunaan ketika musim tengkujuh. Proses membuat anyaman memerlukan beberapa langkah, antaranya meraut, mencelup dan mengering sebelum anyaman tersebut dibuat. Jadi kita pusing dah nak uji lagi. Benda tu kena rebuh lah. Bila kena rebuh dah lah. Nah, kalau tak ujian, tak ayah ni dah nak ujian, kita kena rebuh, kena sipel bila comel ke apa. Dah rumah saya pun, air pun naik. Jadi kena duduk atas lotin. Apa pula kalau nak buat kerja? Kalau boleh 12, air banyak. Tak ada dah. Proses pembuatan tudung saji dan nyiru menggunakan buluh agak rumit dan memakan masa yang lama. Bagaimanapun, jangka hayatnya mampu bertahan sehingga lebih 10 tahun. Hasil kerja tangan Hazlina ini turut mendapat permintaan dari pembeli dari luar seperti Melaka dan Johor. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Kelantan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Amirul, terima kasih atas perincian itu.